KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Dai Aiman, dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini, diharapkan semua penonton-penonton di rumah dalam keadaan sihat-sihat, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, pakai cecair pembasmi kuman agar anda terhindar daripada wabak COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar pasal apa ya? Di atas meja ni kita ada macam-macam barang. Yang pertama kita ada basikal tua dan kita ada kereta lumba pun ada. Wow, kita ada Apple hari ni dan kita ada juga kipas. Dan kita ada Al-Quran di atas meja kita. Cuba kita teka. Apakah subjek kita pada hari ini? Tapi sebelum tu, kita nak mempersilakan guru kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Jadi sekarang ni saya nak mempersilakan Cikgu Zul. Alright. Apa khabar Ustaz Zul? Khabar baik. Ustaz ke cikgu? Ustaz lah kan? Yes. Okey. Tapi saya tengok dekat name tag Ustaz tulis Z-O-O-L. Nak panggil Cikgu Zul ataupun Cikgu Zool? Jangan Zool, saya Ustaz Zul. Okey. Ada huruf mat dekat dia situ. panjang sikit Ustaz ada huruf Zul. mat. Yes. Ustaz Zul. Alright. Dan yang kedua kita ada juga bersama dengan kita Ustaz Murad. Okey, Assalamualaikum Ustaz Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Murad ni walaupun dia pakai mask, nampak dekat mata dia tengah senyum. Mesti Alhamdulillah. murid-murid nak tengok muka Ustaz Murad tengah tersenyum kan? Allah. Tapi sebelum tu, jom Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Silakan Ustaz Zul. Yang pertama. Dan yang seterusnya kita persilakan Ustaz Murad. Terima kasih. Baik. Dan seterusnya saya pula yang pakai cecair pembasmi kuman. Okey, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni, barulah kita boleh buka pelitup muka kita, cikgu. Tapi yang paling penting, jangan buang merata-rata, letak di tempat yang selamat. Macam Ustaz ada bawa bekas Ustaz ya? Ada. Alright. Silakan Ustaz. Baik. Boleh simpan di dalam bekas yang Ustaz bawa. Macam saya letak dalam poket je lah. Boleh ya? Alright. Baik. Ustaz, hari ini saya tengok meriah di atas meja kita. Macam-macam yang ada di atas meja ni. Dan mungkin selepas ini Ustaz akan terangkan satu persatu apa yang akan kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tahu juga kita ni subjek masak-memasak ke, subjek lumba basikal ke, ataupun ni subjek Al-Quran. Apakah subjek kita hari ini? Pendidikan Islam, insya-Allah tajuknya Iman Peganganku. Boleh? Sekali lagi Ustaz Murad, apa subjek kita? Subjek kita pada hari ini Iman Peganganku. Ya. Pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam insya-Allah. Pendidikan Islam. Jadi murid-murid kat rumah sana, jom kita buat sama-sama. Iman peganganku. Yes. Okey, baik. Cikgu, saya tak berkesurangan hari ini. Saya sebagai ketua kelas lah kat sini, cikgu kan? Ya. Dan kita ada murid-murid kita yang akan bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita berehat seketika? Sesuai sangat. Tapi sebelum tu cikgu, Boleh. mungkin cikgu boleh cerita dulu. Apakah yang ada di atas meja kita ni, cikgu? Baik Aiman, Ustaz Murad, insya-Allah pada pagi ini kita akan bicara tentang rukun. Rukun? Rukun Rukun apa tu? Iman. Rukun Ya, iman. rukun iman. Jadi sebelum cikgu terangkan tentang rukun iman ni, cikgu, murid-murid kita pun dah bersedia untuk menyertai kelas kita pada hari ini. Bagus. Boleh tak kita berkenalan dengan mereka, cikgu? Boleh. Okey, sekejap cikgu, sekejap ustaz kan? Mana-mana pun tak apa. Insya-Allah. Okey. Yang sama ni mana? Sama Ya. Makna je sama. Yes. Baik, kita nak pergi kepada murid kita yang pertama. Kita persilakan Zaim untuk perkenalkan diri. Silakan. Okey. Sila kenalkan diri anda. Nama siapa, Assalamualaikum, daripada sekolah mana? Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul, Ustaz Murad. Hai semua, nama saya Muhammad Zain Akharia bin Muhammad Hakim. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pekan Ranau, Sabah. Oh, jauhnya. Menuntut anu banyak tempat. Banyak tempat. Dan seterusnya kita pergi kepada Aina. Assalamualaikum. Okey, Aina, boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul, Ustaz Murad dan kawan-kawan. Baik. Saya Aina Amani binti Muhammad Nazari dari SK Yan Kecil, Yan Kedah.
Dan seterusnya, siapa lagi Ustaz? Kita nak kenal dengan Siti Nur Ulfa. Silakan. Ulfa. Ulfa. Ya. Tafadhali, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan. Saya Siti Nur Ulfa. Saya sekolah di SK Sirat Semana Masjid Tanah, Melaka. Waalaikumsalam. Oh, Melaka. satu Malaysia ada ya? Ranau kita Okey. ada, Yan kita dah ada, Aha. Melaka kita ada, kita nantikan lagi 3. Okey, siapa lagi Ustaz kita Ada. nak kenalan ni? Ada Penang. Okey. Aina, silakan. Aina sudah tadi kan? Aina dah je. Oh, Kita lagi? Afif. Afif, silakan Afif. Perkenalkan diri anda. Okey, Adik Ulfa boleh tutup mikrofon dulu. Silakan. Perkenalkan diri anda, daripada mana dan nama siapa. Okey. Boleh. Assalamualaikum Abang Aiman. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul, Ustaz Muraz dan kawan-kawan. Nama saya Waalaikumsalam. Yes. Saya bersekolah di SK Pematang Pauh Pulau Pinang. Okey. Ada lagi Ustaz? Siapa lagi yang Ada belum lagi 2. belum berkenalan dengan kita? Kita bertama Putera. Alright. Dari Silakan. Kelantan. Putera dari Kelantan, insyaAllah. Jauh. Assalamualaikum Silakan. Ustaz Zul, Ustaz Murad. Nama saya Putera Al-Syamir bin Muhammad Safar Rizal. Saya bersekolah di SK Dato' Hashim 1, Kota Baru, Kelantan. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Alright, Ustaz yang Putera. terakhir kita Putera. bersama dengan Adik Ain. Silakan. Assalamualaikum Abang Aiman dan Ustaz Zul, Ustaz Murad. Nama saya Ain Fatimah Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Romizi. Saya dari SK Maran Pahang. So satu Malaysia ada Ustaz Kita ya? ada Sabah, kita ada Kedah, kita ada Melaka, kita ada Pulau-Pulau Pinang. Satu lagi mana Ustaz? Kelantan. Dan kebanyakan pada mereka ni daripada darjah berapa Ustaz? Tahap 1 ada darjah 2, ada 3. Ada bercampur-campur lah. Ya. Okey. Jadi saya yakin bukan ini saja murid-murid kita, ada murid-murid kita di rumah sana pun dah bersedia nak menyertai kelas kita pada hari ini Ustaz. Confirm insya-Allah. Okey. Ustaz cuba say hi kepada mereka. Say hi. Okey. Hai, saya juga say hi. Say hi. Alright. Baik Ustaz. Kita nak sambung lagi kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita sebenarnya tak lama lagi nak menyambut Hari Guru. Yeah. Jadi kita nak buat hashtag pada hari ini, iaitu hashtag Terima Kasih Cikgu. Okay. Alright. Jadi terima kasihlah Cikgu. Tanpa Cikgu, siapalah kita pada hari Samalah ini. saya. Okey. Tanpa guru siapalah kita Ya. Baik, bertemakan sambutan kita pada hari Guru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Itu dia kan. Ya. Jadi kita duduk kat depan ni pun sebab apa? Sebabkan guru-guru kita yang mengajar kita suatu ketika dulu. Baik, dan kita ada satu kad kiriman digital yang kita nak bagi special kepada ustaz berdua. Okey, jom kita saksikan. Ni dia kad yang dikirimkan oleh murid-murid kita. Baik, kita ada dipaparkan di skrin sana. Terima kasih guru. Baik, dia tulis kat situ, terima kasih cikgu. Kegigihan dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan. Selamat Hari Guru untuk semua guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Hashtag terima kasih guru. Okey, terima kasih kepada murid yang mengirimkan kad yang kita bacakan sebentar tadi. Mari kita berehat seketika. Kita kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini.
Terima kasih cikgu. Apakah rukun iman yang pertama? Beriman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Alright, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini subjek kita cukup menarik. Subjek kita adalah pendidikan Islam. Kita belajar dalam topik iman peganganku siri yang pertama. Baik, tanpa lengahkan masa lagi, saya tengok ada satu manilakat ataupun satu binaan yang cukup menarik yang Ustaz bawa kepada kita pada hari ini. Anda mesti nak tahu kan apa yang akan Ustaz ajar kita pada hari ini? Baik, Ustaz Zul, silakan. Ya, saya terima kasih Aiman. Insya-Allah murid-murid, seperti biasa tadi kita dah dengar tentang rukun iman, kita akan belajar 6, tapi untuk hari ini insya-Allah kita akan belajar 3 sahaja. Kenapa 3? Sebab apa Aiman saya kata 3 Aiman? Kenapa 3 ya? Cikgu Zul? Murid-murid, insya-Allah esok kita akan tambah lagi 3. Untuk hari ini kita akan belajar apa Ustaz Murad? Ada 3 ni. Beriman kepada siapa Ustaz Murad? Kepada Allah. Okey. Beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada kitab. Okey, murid-murid cuba ulang sikit. Cuba ulang sikit. Yang pertama, beriman kepada siapa murid-murid? Apa tu? Apa tu Cikgu Zul? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab. Okey, silakan Cikgu Zul. Aiman, sebelum tu mari kita buat sama-sama dengan murid #baik di hati. Macam mana tu Cikgu? #baik di hati. Okey, sama-sama kita buat 1, 2 mula. #baik di hati. Alright. Kita ada hashtag kita bagi ni Cikgu. Baik, silakan Cikgu. Okey Aiman, untuk slot yang pertama ni kita akan lihat tentang beriman kepada Allah murid-murid, insya-Allah. Beriman kepada Allah. Apakah definisi beriman kepada Allah? Baik. Beriman kepada Allah bermaksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Ada. Allah itu ada Aiman. Allah itu ada dan dia esa tunggal. Okey. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Ya, boleh faham tak? Allah Aiman, kita lupa satu perkara. Sebelum belajar kita kena baca doa dulu. Alamak. Patutlah rasa macam alamak, masuk tak sempurna kan? Macam tak Ada sempurna. benda tak kena ni. Okey. Ustaz Murad, boleh ikut nak? Bersama-sama dengan Ustaz sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Murid-murid dekat rumah pun dengan penonton-penonton kita di rumah pun sama-sama baca doa sebentar tadi. Okey, Cikgu Ustaz Zul, silakan. Okey. Mudah-mudahan bacaan doa kita tadi dapat memberkati dan memberi kesan impak yang positif kepada diri kita semua. Boleh murid-murid? Boleh. Sekali lagi #baik di hati. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita sama-sama melihat tentang dalil
dalil beriman kepada Allah. Ya, insya-Allah Ustaz Murad akan bantu saya untuk membacakan dalil tentang beriman kepada Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wa kitabilladzi nazzala ala rusulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, itu dalil berkaitan dengan beriman kepada Allah. Kepada Allah. Okey, Cikgu Zul. Okey, seterusnya Aiman dan Ustaz Murad, insya-Allah kita nak bersama-sama teroka macam mana kita nak katakan Allah itu Esa. Mari sama-sama kita lihat dan kita teroka sama-sama. Ustaz Murad, tolong ambil kepada saya kereta yang warna kuning itu. Wow, ni kereta lumba ni Ustaz. Ya. Jom kita berlumba. Okey, Ustaz sila. Baik. Murid-murid, di hadapan saya adalah sebuah kereta. Saya nak tanya, berapa orang pemandu yang ada dalam kereta ini? Selalunya berapa murid-murid? Okey, ada yang nak jawab tak murid-murid kita Ada di nak rumah? jawab? Okey, Ain. Ain Fatimah nak jawab. Buka Ada berapa? mikrofon. Satu. Ada satu. Bagus, Ain. Hashtag, Okey. Ain. Hashtag. Hashtag baik baik hati. di hati. Alhamdulillah. Okey, seterusnya murid-murid dah faham satu kenderaan ni hanya ada orang satu sahaja pemandu, Aiman ya. Cuba datangkan kepada saya bagaimana pula kalau dalam satu kenderaan ada dua pemandu. Alamak, macam mana ni? Macam mana ada tak pula kalau murid-murid ada boleh dua jawab? pemandu? Aiman, apa berlaku Aiman? Kalau macam tu, ada yang nak belok ke kanan, ada yang nak belok ke kiri. Habislah aksiden macam tu, Murid-murid, aksiden. Ada Ya. tak nak menjawab soalan saya ni murid-murid? Kalau nak menjawab, sila pegang pipi. Okey. Bagus Putra. Mari kita dengar jawapan Putra. Okey Putra, apa akan berlaku dalam kereta ni? Kereta itu tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak. Lagi ada jawapan lain tak? Akan pecah tak kereta ini Aiman? Aiman? Lupa dah silap. Kau pecah Ustaz. Akan pecah. Nanti lagi pokok. Akan jadi Alamak. berlakulah macam ini. Akhirnya tak akan bergerak kereta ini. Samalah juga tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dunia yang ada di muka bumi Allah ini hanyalah Allah sahaja berhak untuk mencipta dan mentadbirnya. Kalau dua jadi macam ni. Habislah bumi kita pecah Ustaz. Ya. Okey, Aiman boleh faham, murid-murid pun boleh faham ya. Ya. Alhamdulillah. Murid-murid, terima kasih Ustaz Murad. Sama-sama. Baik. Okey, macam tu kita nak faham bagaimana kita nak faham bahawa Allah itu Maha Esa. Kalau kita lah dalam satu organisasi pun kalau ada dua bos dekat situ, habis bangunan tu roboh ya Ustaz ya. Betul, macam-macam ada cara je sendiri kan. Baik Ustaz, Okey. silakan. Baik, seterusnya Ustaz Murad simpan sana balik. Alright. Terima kasih Ustaz Murad. Baik, seterusnya saya nak murid-murid bersama saya dulu boleh kita tepuk 5.5. 5.5. 5.5. Aiman, mari sama-sama dengan saya. Saya pun nak cuba juga. Okey, murid-murid. 1, 2, 3. 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Bagus. Seterusnya kita nak lihat apa murid-murid? Kita melihat kepada hukum. Ustaz Murad, kita ni wajib beriman pada Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib lah Ustaz. Of course, wajib. Sebab yang mentadbirnya hanya Allah. Ingat murid-murid? Baik, seterusnya kita nak lihat kepada kesan. Kalaulah betul-betul kamu beriman kepada Allah, apakah kesannya? Okey, kita lihat kesannya. Meyakini bahawa Allah bersifat sempurna. Allah itu sempurna. Tiada. Kalau tak sempurna, jawapannya apa, Aiman? Tak sempurna maksudnya cacat lah. cacat lah. Kalau Allah cacat, maksud dekat situ
bukanlah bersifat untuk Allah. Okey. Sempurna dan layak untuk disembah. Mari sama-sama kita explore dengan jari jemari kita pula. Oh, pakai Boleh, jari Man? jemari. Jari jemari pun boleh. Alright. Okey, alhamdulillah. Dah ready murid-murid? Okey. Okey, mari kita tengok sama-sama jari jemari kita. Montok pula jari saya. Nampak jari punya kecil je, Ustaz. Ini tidak adil. Okey. Apabila saya sebut tidak adil, ada kena mengena. Aha. Ada kena mengena tidak adil. Cuba kita lihat, murid-murid buat sama-sama Ustaz. Tak sama ketinggian lah. lah. Tak sama. Maksud sini tak sempurna ke ciptaan Allah ni? Allah tak sempurna ke? Betul Cuba juga. kita fikir. Kita cuba fikir Aiman. Dan semua murid-murid, cuba kita buat macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Saya tukar tangan. Sebelah kanan. Belah kanan. Sebelah kanan sempurna sikit. Nampak kan? Nak buat apa ni? Ha. Okey, Aiman cuba buat macam ni. Saya buat macam ni. Murid-murid buat macam ni sama dengan Ustaz. Letak sini. Letak sini. Ni Kita nak macam buat apa ni? macam nak makan ni, Ustaz. Ya, cuba Aiman tengok. Sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika awalnya, Aiman cuma sama-sama kita buat macam ni. Kembali pada asal. Asalnya nampak tak sempurna, tidak adil bagi Allah. Ya. Yang bercipta macam ni, tak adil bagi kita. Tetapi apabila kita tengok the next, cukup sempurna, Allah izinkan, mudahkan kita untuk buat apa ni Aiman? Untuk makan nasi, Ustaz. Allahu Rabbi. Kalau jari sama panjang, Ustaz, macam mana nak makan nasi? Kan? Nampak tak keadilan Allah itu memang bagus. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Maknanya setiap ciptaan Allah itu ada kelebihan di sebaliknya. Ya. Atau kalau seorang itu pun ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kaya, semua ada hikmahnya, Ustaz, kan? Betul. Kita sakit sebab apa Aiman? Allah nak kurangkan dosa kita. Mudah-mudahan dengan kesakitan itu kita diberi kesembuhan yang lebih hebat, rezeki yang lebih banyak. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Baik, Okey. Murid-murid, alhamdulillah tadi kita dah melihat kepada pengertian Aiman Pengertian, kita dah belajar tentang hukumnya. Hukum dah kita belajar, seterusnya saya nak tanya anak murid saya lah. Boleh ya? Jom kita bersama dengan murid kita. Apakah soalannya, Ustaz? Murid-murid semua dah bersedia? Kalau bersedia, tunjuk peace. Alhamdulillah. Kita hashtag dululah. Hashtag baik di hati. Alhamdulillah. Baik, soalan Ustaz kepada kamu, apakah hukum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cepat, Ustaz kira 5 saja ni. Ustaz Murad dah bagi tahu tadi. Ustaz Murad bagi tahu. 2, 3, 4, 5. Jawapan anda cepat. Hukumnya mana? Yeah. Wow. Ya, cantik love. Ada yang bagi Hashtag love baik. lagi. Betul, Ustaz, jawapannya? Betul sangat. Okey, kita bagi berapa markah, Ustaz? Saya tetap bagi 5,5. 5,5. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Okey, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi kita dah cerita tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Ya. Ustaz Zul boleh cerita lagi tak untuk rukun iman yang kedua? Tapi sebelum tu, Ustaz, kita berehat seketika. Okey, boleh. Baik, kita kembali lagi selepas ini. Teroka Didik TV KPM kembali selepas ini. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kasih cikgu. Jika hari ini barisan hadapan bertungkus lumus menyerang wabak COVID-19, sejarahnya bermula dari seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis dan baca. Apakah rukun
rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baik, tadi sebelum rehat kita dah belajar salah satu daripada rukun iman, iaitu percaya beriman kepada Allah SWT. Dan kita dah belajar dah hukum dia wajib, kesan dia. Tapi Ustaz, kita nak tahu juga apakah tindakan kita setelah kita beriman kepada Allah. Silakan. Aiman, kalau kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid tidak akan selesai sekiranya tiada perubahan atau tindakan yang perlu kita buat. Oh, dia kena ada tindakan. Kena ada tindakan. Kita buktikan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik murid-murid. Ustaz nak tanya. Murid-murid, Ustaz nak tanya. Baik, apakah tindakan kamu apabila kamu yakin beriman kepada Allah? Siapa nak jawab? Sila pegang pipi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pilih Zaim. Sebab pipi dia paling comel. Okey, Zaim, jawapan kamu? Mendirikan solat 5 waktu. Ya, mendirikan solat 5 waktu. Ustaz Murad, bantu saya Ustaz Murad. Okey, dan seterusnya? Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak nak menjawab jawapan kamu? Apa tindakan kamu membuktikan kamu beriman kepada Allah? Okey, siapa nak jawab? Okey, buka pipi. Sekali lagi. Ain. Silakan. Berpuasa. Berpuasa. Okey. Itu tindakan dia Ustaz, tindakan, ya? Baik. Okey, Aiman. Sekarang kita nak bersama murid-murid kita nak bagi Give Me 5 ni. Kita nak tepuk 5 orang. Tanya setujuan, kita janji dah ni. Kita nak bertindak dengan baik. Yes. Boleh? Boleh. Murid-murid dah bersedia? Okey, bagi 5 kepada saya dengan Abang Aiman. 3, 5. Give me 5. Alright. Okey, bagus. Okey, Aiman, sebagai simbolik, Aiman adalah anak murid saya dekat sini. Ya, kan? betul. Saya ketua kelas juga. Ya. Tanda-tanya dekat sini. Okey. Nak menunjukkan kita dah belajar tentang rukun iman yang pertama, yang murid-murid beriman kepada Allah. Okey. Okey, selesai untuk rukun iman yang pertama. Baik. Seterusnya kita tutup. Tutup dulu. Kita asingkan sekejap. Ada lagi ke, Ada. Ustaz? Seterusnya surprise. Tada! Tak buka. Yeah. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Okey, Ustaz boleh ke sini, Ustaz? Okey. Silakan. Tempat. Okey. Okey, murid-murid, kita lihat kepada beriman kepada malaikat. Apa maksud beriman kepada malaikat ni? Beriman kepada malaikat bermaksud mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala perintah Allah. Segala perintah Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dicipta daripada cahaya, tidak bercahaya, mempunyai tugas yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Wow. Nanti kita kupas satu persatu. Baik. Okey. Terusnya kita lihat kepada dalil. Apa dalilnya, Ustaz Murad? Baik, murid-murid dengar Ustaz baca. Kalau boleh baca, silakan baca bersama dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Dari surah Al-Baqarah ayat 285, murid-murid. Baik. Seterusnya Ustaz Murad, Aiman, dah kita baca dalil tadi kan? Apa hukumnya ni beriman? Tadi apa hukumnya? Beriman kepada Allah wajib. Ya. Dan beriman kepada malaikat apa hukumnya, Ustaz? Ustaz Murad. Tak jawab? Okey. Okey, bagi silakan. Ustaz Murad jawab. Untuk wakil murid-murid, hukumnya wajib. Okey. Murid-murid, bersama saya sekali lagi, tunjukkan jawapan kamu. Tunjukkan jawapan kamu. Apakah jawapannya? Apa hukum beriman pada malaikat? Jawapan kamu?
Ada jawapan tak? Ada jawapan. Ya, jawapannya adalah wajib. wajib. Bagus. Aiman, 5.5. Jom. 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya kita nak buktikan ni Aiman. Ya. Kewujudan malaikat. Macam mana kita nak buktikan kita tu, nak Ustaz? broker ni Aiman. Aiman tengok ada kipas kat situ Aiman. Ya, betul. Okey, Aiman boleh buka. Lipat Ustaz Murad tolong. Baik, Ustaz Murad silakan. Wow. Okey, Aiman. Ada Oh, rasa apa tu Aiman? Ada rasa angin lah Ustaz. Nampak tak Aiman? Tak nampak lah Ustaz Cuba angin tangkap dia. Aiman. Tak dapat. Tak dapat? Tak dapat. Ada kan? Ada Ustaz, tapi kita tak boleh nak pegang dia. Wujud ada. Dia ada tapi kita tak nampak, kita rasa kehadiran dia. Betul. Okey, macam itulah malaikat juga. Ustaz Murad boleh bantu saya tentang buah apple? Murid-murid. Buah apple ada di tangan Ustaz Murad. Tengok, itu rezeki Ustaz Murad dan juga kita dekat sini insya-Allah. Wow, Aiman, sedapnya, nanti Ustaz. kita makan tau. Baik Ustaz, apa kaitannya buah ini dengan beriman kepada malaikat Ustaz? Murid-murid, rezeki yang Allah beri itu melalui ada petugas-petugasnya. Salah satu ni siapa dia Aiman? Malaikat. Malaikat yang menjaga rezeki. Itulah rezeki yang kita dapat hari ini. Kita makan untuk apa? Makan untuk kita sihat dan untuk beribadat. Itu jawapan sebenar Aiman. Okey. Alhamdulillah. Murid-murid hashtag. Baik di hati. Okey, baik Ustaz. Dan kalau kita lihat malaikat ini adalah petugas-petugas yang disuruh oleh Allah SWT. Adakah malaikat ni banyak ke sikit Ustaz? Okey, untuk jawapan tu sebenarnya Aiman, malaikat yang perlu kita tahu hanya 10 dan sebenarnya malaikat banyak sangat. Dan setiap malaikat itu ada tugasnya tersendiri. Ya. Okey Ustaz. Betul sangat-sangat. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum, dah tengok tadi kan murid-murid? Baik Ustaz, kita dah tahu berkaitan dengan hukum, dalil dan sebagainya Ustaz. Apakah dia kepentingan ataupun kesan dia bila kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat? Silakan Ustaz. Tak ada masalah. Insya-Allah. Hashtag baik di hati. Okey murid-murid. Kesan beriman kepada malaikat tentu pasti kita yakin dan percaya ada malaikat yang menjaga kiri kanan kita Aiman. Betul? Okey. Aiman, selalunya kalau kita buat salah, kita akan dibicarakan oleh guru disiplin kan? Betul. Kena rotan Ustaz. Kena rotan. Takut. Tengok rotan pun dah gemetar kan? Takutnya. Sama juga kalau kita yakin malaikat ni dia ada peranan tertentu, sudah pasti kita istiqamah dalam kebaikan. Kita buat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau saya nak curi yang ni, ingat malaikat ada kiri kanan. Malaikat ada tulis. Nampak Alamak, tak beranilah, letak baliklah. Okey. Nampak tak Aiman? Itu kesannya. Ya, betul tu Aiman. Baik, kita dah belajar rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita dah mengetahui tentang pengertian, dalil, hukum, kesan. Dan yang last kali Aiman, tadi saya bincang dengan Aiman kan, apakah tindakan Ustaz? Tindakan untuk buktikan yang kamu semua beriman kepada malaikat. Tadi kita perlu solat, perlu puasa dan sebagainya. Kalau malaikat ni bagaimana Ustaz? Kita tengok jawapan murid-murid. Okey. Baik murid-murid. Adakah kamu telah bersedia? Okey, sila tunjukkan jawapan. Kalau kamu sudah bersedia, angkat tangan kanan. Tunjuk di mana hidung. Hidung. Tunjuk dekat hidung. Putra. Putra dulu. Alhamdulillah. Putra, jawapan kamu nak buktikan tindakan kita beriman kepada malaikat, Putra. Okey, apa jawapan kamu, Putra? Tindakan beriman dengan malaikat ialah jaga tingkah laku dan perbuatan. Okey. Ustaz nak tanya pada Afif. Afif. Ya. Afif, betul tak jawapan Putra tadi, Afif? Betul, Ustaz. Betul. Afif, mari kita buat sama-sama hashtag baik di hati. Hashtag
baik di hati. Okey Ustaz, kita nak gimify sikit kat mereka Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Sebab mereka dah jawab dengan betul. Okey. Dan kita gimify sikit Ustaz. Okey semua. Give me fun. Alright. Baik semua Okey. dan kita nak pastikan mereka ni solat, puasa dan jaga tingkah laku. Baik Ustaz, kita dah bincangkan dua tentang rukun iman. Ada lagi tak selepas ini Ustaz? Ada. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM kembali selepas ini. Afif, Ya. bagaimanakah cara untuk kita buktikan beriman kepada malaikat? Jaga perbuatan dan tingkah laku. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam. Tadi Ustaz dah cerita tentang beriman kepada Allah dan yang keduanya beriman kepada malaikat. Dan apa tindakannya? Tindakannya kita kena memelihara akhlak kita, jaga peribadi kita. Tak bolehlah kita ambil suka-suka ambil barang orang kan? Tak boleh. Sebab apa? Ada malaikat yang mencatat bagi mewakili semua murid-murid kita. Saya wakil lah Ustaz ya? Ya. Okey, saya tanda tangan di Aiman sini. ketua kelas dekat sini. Okey. Alright. Dan seterusnya Ustaz, selepas kita pergi kepada beriman kepada malaikat ni Ustaz, ada lagi tak yang akan kita pelajari? Ada satu lagi hari ini kita akan bicara tentang beriman kepada kitab insya-Allah. Alright. Kita tutup yang ni dulu. Okey, saya letak dekat sini. Kemudian kita akan lihat kepada beriman kepada kitab. Wow, yang ni lagi cantik Ustaz. Menarik kan murid-murid? Menarik sangat. Alhamdulillah. Okey Aiman. Di hadapan Aiman itu ada Al-Quran kan? Okey. Baik, kita sama-sama lihat dulu apa yang dimaksudkan beriman kepada kitab. Boleh Okey, beriman kepada kitab meyakini bahawa kitab-kitab Allah adalah wahyu yang menjadi panduan manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar. Aiman, cuba tekan butang di hadapan Butang? Okey. Okey. Apa Aiman nampak? Wow, ada lampu lah Ustaz. Cantiknya lampu ni. Okay, Alhamdulillah, itu menunjukkan satu simbolik bahawa Al-Quran menyuluh kehidupan. Kehidupan kita sebagai panduan insya-Allah. Kalau bawa kereta malam-malam Ustaz, kalau tak ada lampu, susah juga tu Ustaz. Apa kesan dia? Nanti boleh terlanggar nanti. Betul tak? Perlu yang penting suluhan itu. Maknanya dalam kehidupan kita ini pun kita perlukan suluhan cahaya dalam kehidupan kita iaitu Al-Quran. Betul murid-murid. Okey, seterusnya kita lihat pada pengertian yang sudah kita lihat dan seterusnya Ustaz Murad bantu saya untuk bacakan dalil. Baik, lagi sekali bersama dengan Ustaz Murad kita akan tengok dalil beriman dengan kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rusulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Sekali lagi dengan maknanya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, itu dalilnya. Baik. Ustaz, tadi kita dah nampak lampu sebagai penyuluh dalam kehidupan kita. Dan apakah kesan kalau kita beriman kepada kitab ni Ustaz? Okey. Di antara kesannya ialah mendapat hidayat, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ketenteraman jiwa. Jiwa kita akan jadi tenteram disebabkan mukjizat Al-Quran itu. Aiman, apa hukum kita beriman dengan kitab? Kalau macam tu saya nak kena tanya murid-murid lah Ustaz. Sesuai. Okey. Murid-murid, apakah jawapan anda untuk kita beriman kepada kitab? Boleh tunjukkan jawapan anda? Okey, angkat tinggi-tinggi. Ada jawapan? Ada jawapan? Wow. Bagus. Jawapannya adalah cuba sebut sikit. Apa tu? Okey, sama-sama jawab. Sama-sama kita menjawab. Okey, jawapannya adalah
wajib. Tahniah. Berapa markah kita nak beri kepada mereka, Ustaz? Seperti biasa Aiman, mari Ya. sama-sama kita hargai jawapan mereka dengan 5.5. Ayo Okey. murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5. Terbaik. Kita bagi 5 markah kepada mereka, Ustaz. Alhamdulillah. Dan bila kita dah tahu tentang kepentingan dan kelebihan kesan kepada kita mempelajari berkaitan beriman kepada kitab ni, Ustaz, apa pula tindakan kita? Okey. Adakah tindakan kita macam ni? Aiman, begini. Allah Akbar. Adakah bergerak macam ni? Ya. Apa tindakannya? Okey, kita tengok jawapan daripada murid-murid. Okey, murid-murid, Ada bersedia? yang nak cuba tak? Ada yang nak cuba? Sila angkat tangan. Allah Akbar. Belum tanya pun dah angkat. Bagus betul anak murid saya ni. Aiman. Okey, Ustaz, kita nak pilih siapa? Kita nak Aina. Alright. Kemudian kita tanya Ulfa. Okey, Aina, sila berikan jawapan anda. Apakah tindakan bila kita beriman kepada kitab ni? Apa jawapan Aina? Silakan. Beriman dengan kitab, kita sentiasa apa Aina? Dengan Al-Quran. Aina Kita kena gementar ni. ataupun kita ada tak? Membaca Al-Quran Membaca selalu. Al-Quran. Aina, apa Okey. jawapan Aina tadi? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah betul juga sebab dia beriman dengan Allah lah, dia beriman dengan kita. Okey, ada tak? Ulfa. Kita tanya Ulfa. Ulfa. Ulfa, apa jawapan Ulfa? Ulfa, silakan. Kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Ya, tepat sangat jawapan Ulfah itu. Itulah tindakan bila mana kita beriman kepada kitab, Ustaz. Betul. Tambahan pula bila kita masuk bulan Ramadan ni, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi tips sikit. Dalam satu hari berapa muka surat yang kita perlu baca dalam bulan Ramadan ni, Ustaz? Okey Aiman, solat kita ada berapa? Solat kita ada 5 waktu. 5 waktu. Zuhur. Bukan zuhur. Bermula dengan Subuh, zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. 4 muka surat. Al-Quran yang perlu kita baca. Jadinya InsyaAllah. kalau 4 muka surat. 4 muka surat kali 5 jadi 20. 20. InsyaAllah habis 1 juzuk. Maknanya dalam bulan Ramadan kita boleh khatam satu Quran, Ustaz? Tepat jawapan. Wow. Dan kita nak target lah tahun ni kita nak beriman dengan kitab dengan cara kita nak khatam satu Al-Quran, Ustaz. Ya. Wow. Betul. Silakan, Ustaz. Tindakan. Okey, murid-murid bersedia untuk bertindak? Mana anak murid saya ni? Okey, Aiman. Mari sama-sama kita minta 5 pada murid. Baik. Boleh? Okey, Ustaz Berat. 1, 2, 3. Give me 5. Cepat. Okey. Okey, terbaik. Bila kita dah give me 5 ni, Ustaz, maknanya mereka ni dah Berazam, berazam Ya. untuk melakukan tindakan tersebut, Ustaz. Betul, tepat. Baik. Aiman, seperti biasa? Okey, saya sebagai wakil kepada kelas ni lah, Ustaz, Ya. untuk menandatangani. Tidak payah. Ini bila tanda tangan ni maknanya kita kena buatlah tindakan tersebut, Ustaz. Ya. Okey. Ikrar kita. Ikrar kita. Okey, baik, Ustaz. Terbaik, Aiman. Baik, Ustaz. Dan kita ada 3 je ke, Ustaz? Ada lagi tak rukun-rukun yang akan kita belajar selepas ini? Aiman, sudah pasti rukun iman kita ni ada 6. Ada 6. Ya, yang settle ataupun yang selesai untuk hari ini 3. Lagi 3 bila kita nak belajar, Ustaz? Aiman rasa bila tu? Saya rasa esok, Ustaz. InsyaAllah bersama saya. Jadi murid-murid, esok kita akan bersama lagi dengan Ustaz untuk kita pelajari lagi 3 rukun iman setelah kita sambung daripada pembelajaran kita pada hari ini, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab. Baik, Ustaz Murad, mungkin Ustaz Murad boleh berikan sedikit nasihat kepada murid-murid kita untuk topik yang kita pelajari pada hari ini. Dipersilakan, Ustaz Murad. Baiklah. Ustaz nasihatkan apabila kita beriman dengan 3 perkara yang kita belajar hari ini, nak amalkan apa? Nak buktikan apa? Apa tindakan kita tadi? Yang kita senaraikan di sini, tindakan tu amalkan. Dah kan? Okey. Nasihat Ustaz.
Terima kasih Ustaz Murad dan kita nak dengar juga nasihat daripada Ustaz Zul. Okey, insya-Allah murid-murid seperti mana yang kita belajar hari ini sudah pasti kita nakkan benda itu akan jadi yang terbaik untuk diri kita. Pasti kalau nak kebaikan, kita kena sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Dirikan solat, banyakkan membaca Al-Quran. Ustaz, saya tak boleh membaca Quran macam mana, Aiman? Macam mana tu? Walaupun Iqra, bacalah. Allah janji ada pahala dan keberkatan bagi murid-murid yang membaca Al-Quran. Ustaz, sikit pesanan untuk bulan puasa ni Ustaz. Yelah, penatlah. Macam mana nak baca Quran? Macam mana nak buat perkara kebaikan ni? Bagaimana Ustaz Zul? Mudah sangat, insya-Allah murid-murid. Pertamanya, kita amalkan sunnah yang Nabi kata. Yang Nabi pesan kepada kita. Paling mudah ni dalam bulan Ramadan. Kita suka makan tak, Iman? Sukalah Ustaz. Nabi pesan, kalau kita nak paling mudah ialah buka makanan. Makan dengan buah tamat. Buah tamat. Oh, gitu. Kan? Bukan susah, insya-Allah. Dan banyakkanlah bersedekah. Banyak bersedekah. Banyakkan bersedekah. Dan kena ingat, apabila kita beriman dengan rukun-rukun iman ni, barulah komplit diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Murid yang terbaik. #terbaik di hati. Okey, Ustaz Zul dan Ustaz Murad, terima kasih diucapkan. Dan paling penting sekali Ustaz Zul dan Ustaz Murad adalah tindakan yang Ustaz Zul ceritakan sebentar tadi. Tepat. Adalah kita jangan tinggal solat, kita kena baca Quran, dan bila kita nak buat kejahatan je, ingat ada malaikat kiri dan kanan yang sedang mencatat amalan kebaikan dan keburukan kita. Terima kasih kepada murid-murid kita. Boleh beri tak sedikit lambaian kasih sayang anda? Beri sikit lambaian kasih sayang. Okey. Baik, Ustaz Zul, sebelum kita berakhir, boleh tak kita buat tepuk 5 dulu dan boleh. hashtag kita? Hashtag baik di hati. Okey. Murid-murid, jom sama-sama Ustaz kita buat 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Hashtag baik di hati. Okey, terima kasih kepada murid-murid. Beri lambaian anda semua. Okey, bye-bye sikit. Dan terima kasih kepada Cikgu Zul dan Cikgu Murad. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada sambungan untuk pendidikan Islam kita selepas ini. Kita akan kembali lagi selepas ini terus ke Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Memang perfect. Ustaz Murad perfect, Ustaz Murad.